Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Temu lagi kita dalam halaqah yang menceritakan tentang sejarah Islam. Yang kita tumpukan pada halaqah kali ini ialah Kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah, pada kali ini kita akan berpindah kepada menceritakan tentang seorang sultan yang agung, iaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni, anak kepada Sultan Salim yang pertama. Siapakah Sultan Salim pertama? Saya ceritakan pada halaqah yang sebelum dia, iaitu sultan yang daripada keturunan Osmaniyah yang pertama memegang tampuk khilafah Islamiah, secara rasmi memegang tampuk khilafah bagi umat Islam. Yang kita katakan sebelum ni bahawa apabila Sultan Salim tu berjaya menakluki Mesir, kemudian menakluki Mesir, dan kemudian barang peninggalan Nabi SAW yang merupakan simbol kepada khilafah Islam pada ketika itu, yang dipegang oleh Khalifah Mutawakkil yang ketiga, diberikan kepada Sultan Salim yang pertama, supaya semua barang peninggalan Nabi SAW itu dibawa ke ibu kota Kerajaan Osmaniyah di Istanbul, dan sehingga kini disimpan di Museum Topkapi Palace. Dan apabila selepas peninggalan Sultan Salim yang pertama tu, dipimpin Kerajaan Osmaniyah itu oleh seorang sultan yang agung yang digelar sebagai Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Al-Qanuni, kenapa diberi nama Al-Qanuni? Kerana Sultan Sulaiman adalah orang pertama daripada Sultan Osmaniyah yang melengkapkan perundangan Kerajaan Osmaniyah secara lengkap, secara penuh, supaya setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh Sultan Al-Qanuni akan dirujuk dengan para ulama', iaitu para ulama' yang dipimpin oleh Syekhul Islam. Jawatan Syekhul Islam diperkenalkan pertama kali pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Syekhul Islam, bahawa apabila rang undang-undang yang dikeluarkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni akan dirujuk dengan Syekhul Islam. Jikalau ada percanggahan dengan syariat, maka rang undang-undang itu akan terbatal dan kemudian dia akan dirujuk semula supaya ada persamaan dengan syariat Islamiah. Itu kita nak kata apa, bahawa Sultan Kerajaan Osmaniyah ini begitu mengambil berat tentang permasalahan mempraktikkan ataupun mentatbikkan syariah Islamiah dalam kerajaan mereka ataupun dalam hidup mereka sendiri. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini memegang tampuk pemerintahan pada ketika dia berumur 26 tahun. Usia yang begitu muda, tapi taklah muda sangat banding sebelum ni kan. Seperti Sultan Muhammad Al-Fatih kan, pegang 23. Yang muda lah juga. Sultan Sulaiman ni dia pegang dalam keadaan dia berumur 26 tahun. Kemudian memegang jawatan khilafah tu dalam masa lebih kurang 30 tahun lah memerintah di bawah kerajaan dia. Kemudian apa perkara pertama yang dibuat ialah dia telah membanteraskan. Dia pertama, setiap kita tengok macam ni, setiap kali seseorang sultan first kali dia pegang tampuk pemerintahan Kerajaan Osmaniyah, apa yang dia akan buat? Dia first kali dia akan stabilkan dulu negara dia sebelum dia masuk ke projek yang seterusnya. Cara dia menstabilkan negara dia tu ialah menghapuskan sebarang kuasa pemberontak. Selalunya bila pertukaran sultan ni kepada sultan yang lain, akan adalah pemberontakan, sama ada daripada tempat-tempat yang minoritinya dipegang oleh rakyat Osmani ataupun minoriti Islam sebagainya. Tapi yang dipegang pada ketika Sultan Sulaiman ni pegang kerajaan Osmaniyah tu, pemberontakan berlaku. Kira 4 pemberontakan yang paling besar lah. Pertama daripada Gubernur Aleppo ataupun Gubernur Halab, dan yang kedua daripada Gubernur Mesir sendiri, dan yang ketiga daripada Syiah Rafidah yang dipimpin oleh Qalandar.
Dan seterusnya yang 4 pun daripada Syiah Rafidah juga, daripada Qalandar juga. Tapi selepas mana dia kalah dan sebagainya lah. Itu dia menghapuskan semua pemberontak tu. Dan seterusnya, lepas mana selesai penghapusan ke semua pemberontak tu, stabil kerajaan Osmaniyah. Dan seterusnya Sultan Sulaiman ni meneruskan projek yang seterusnya, iaitu menghalang penguasaan kerajaan Portugis di Lautan Hindi ataupun di Laut Arab. Dan ataupun penguasaan dia di Asia Tenggara lah. Kita tahu Melaka pun dia tu di bawah Portugis juga, Alfonso de Albuquerque. Okey. Dengan macam mana Sultan Sulaiman menghantar seorang gubernur Osmaniyah di Mesir yang bernama Sulaiman Beg untuk menawan ataupun untuk menguasai kawasan Yaman, kawasan Aden, untuk dijadikan terletaknya pelabuhan Osmani, supaya dengan itu Osmani dapat menghantar armada-armada dia untuk mengepung kapal-kapal Portugis yang berlalu di situ. Dan kiranya pada waktu tu inilah berlawanlah antara Portugis dan juga Osmaniyah di Lautan Hindi dan juga di Laut Merah. Apa yang dibuat oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni ialah supaya dapat mempertahankan kerajaan-kerajaan Islam yang berada di benua India, kemudian di Nusantara, dan juga mempertahankan tempat-tempat suci umat Islam seperti Makkah dan juga Madinah. Kita katakan jikalau Portugis berjaya menguasai Laut Merah, maka Portugis akan berupaya untuk memasuki kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. Dan oleh itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengambil inisiatif untuk menghalang daripada berlakunya permasalahan tersebut, menghalang daripada Portugis berjaya menguasai Laut Hindi ataupun Laut Merah. Dan pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga dia telah melakukan hubungan yang rapat dengan kerajaan Perancis, iaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah memberi satu keistimewaan kepada kerajaan Perancis untuk berdagang di tempat-tempat yang dia sukai. Ikut suka dia di tempat mana, di Algeria ataupun di Nigeria ataupun sebagainya, yang di bawah kendalian kerajaan Osmaniyah. Yang kita katakan persetujuan ini telah dikira sebagai titik kelemahan bagi kerajaan Osmaniyah selepas pada ini. Yang kita akan ceritakan inilah pada halaqah seterusnya lah, iaitu apa yang berlaku selepas daripada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Selepas daripada itu, Sultan Sulaiman Al-Qanuni seterusnya meluaskan penguasaan dia di 3 benua seterusnya. Maksudnya menguasai benua Asia, menguasai benua Afrika dan juga menguasai benua Eropah, sebahagian besar daripada benua-benua itu. Dan pada zaman tu lahir Panglima yang agung, iaitu Khairuddin Barbarossa. Panglima yang begitu supaya dihantar oleh Sulaiman Al-Qanuni untuk menyelamatkan para pelarian daripada Andalus iaitu Sepanyol sekarang, yang ditakluk oleh kerajaan Kristian yang bergabung dengan kerajaan Kristian, iaitu Aragon dan Castile, yang membentuk Spain lah sekarang. Seterusnya selepas daripada itu, Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah berjaya menaikkan nilai ilmiah dalam masyarakat dia. Sebagai bukti, muncul seorang ulama yang agung, iaitu bernama Syekh Abu Sa'ud Afandi. Syekhul Islam, bukan Syekhul Islam Kerajaan Osmaniyah, tapi dia sebagai Syekhul Islam Kerajaan Osmaniyah sendiri, Abu Sa'ud Afandi. Seorang Turki yang berbahasa Turki, tapi mampu menulis satu tafsir yang begitu agung yang digunakan oleh umat Islam pada zaman ini, iaitu kitab yang bernama Irsyadu Aqli Salim ila Mazaya Kitabil Karim. Kitab tafsir yang begitu hebat lah, yang menunjukkan bahawa ulama Turki pada ketika itu, ulama yang walaupun mereka berbahasa Turki pada ketika itu, mencapai satu tahap keilmuan yang tinggi. Maka dengan itu
InsyaAllah lah pada seterusnya kita dah tahu bahawa kerajaan Osmaniyah pada zaman Sultan Abdul Rahman Al-Qununi mencapai tahap keagungan yang tinggi di sudut ilmu, ketenteraan dan kekuasaan. Dan seterusnya sudah tiba masanya untuk kita ceritakan pada halaqah yang seterusnya tentang bagaimana jatuhnya kerajaan Osmaniyah dan faktor-faktor kejatuhan Osmaniyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.